Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Satu rangka manusia yang disimen di dalam lantai sebuah rumah telah dijumpai pada 21 November 2023. Rangka tersebut ditemui secara tidak sengaja oleh pekerja yang sedang melakukan pengubahsuaian rumah dan menimbulkan kekecohan di kalangan penduduk Desa Bacem, Ponggok, Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Penemuan mengerikan itu segera dilaporkan kepada pihak polis Indonesia dan siasatan terhadapnya segera dilakukan. Polis mendapati pemilik rumah tersebut baru 2 bulan membeli rumah itu dan berhasrat untuk membuat pengubahsuaian sebelum berpindah tinggal di rumah itu. Walau bagaimanapun, salah seorang pekerja curiga tentang timbunan simen di salah satu bilik lalu membongkar timbunan tersebut pada 21 November. Alangkah terkejutnya mereka yang berada di dalam rumah itu kerana selepas digali, satu rangka manusia telah ditemui. Jasad tersebut dikubur sedalam 1 hingga 1,5 meter dan atasnya disimenkan. Sugeng Riyadi berusia 46 tahun, pemilik baru rumah tersebut setelah membeli daripada pemilik terdahulu yang merupakan adik iparnya yang bernama Supriyo Handono berusia 30 tahun. Tanpa membuang masa, polis membuat siasatan dan mendedahkan apa sebenarnya yang telah berlaku. Mayat siapakah yang dijumpai itu? Ini adalah kisahnya. Siasatan pihak polis bermula dengan latar belakang Supriyo. Sejak pulang ke Blitar, Supriyo dan isterinya tinggal di rumah ibu bapa Supriyo. Sebelum ini, ketika masih bujang, Supriyo berhijrah ke Sulawesi Tenggara. Setelah beberapa tahun merantau, Supriyo pulang ke Blitar sekitar tahun 2016. Sekembalinya ke Blitar, Supriyo telah membawa isterinya Fitriani dan anak pertamanya yang masih bayi dan masih belum boleh berjalan. Beberapa tahun di rumah, Supriyo dikurniakan anak kedua iaitu seorang lelaki. Kini anak kedua mereka berusia 4 tahun dan anak pertamanya berusia 7 tahun. Selepas pulang ke Blitar, Supriyo bertani sambil membuka perniagaan untuk mencari rezeki. Dia dan isteri pernah membuka perniagaan pengeluaran tempe tetapi ia tidak bertahan lama. Akhirnya, dia memelihara ayam. Kira-kira 2 tahun sebelum kejadian iaitu pada tahun 2021, Supriyo Handono dan isteri menyewa tempat membuka kafe di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Selepas membuka kafe, hubungan Supriyo dan isterinya menjadi berantakan. Sejak itu, isteri Supriyo jarang kelihatan di rumah. Kadang-kadang isterinya masih berjumpa dengan anak-anaknya tetapi secara rahsia. Sejak awal, penduduk setempat mengesyaki rangka manusia yang ditemui di rumah itu adalah isteri Supriyo kerana sudah setahun lebih mereka tidak melihat isterinya di rumah. Selama ini juga, Supriyo memberitahu yang isterinya sudah pulang ke kampung halamannya di Sulawesi Tenggara. Disebabkan itu, keluarga dan masyarakat setempat tidak mengesyaki apa-apa mengenai keberadaan isterinya. Semasa isteri Supriyo menghilangkan diri, 2 anaknya yang masih bersekolah rendah dan tadika telah tinggal bersama saudara mara berhampiran rumah. Siasatan bersama abang Supriyo, Subagio, mendedahkan apa yang berlaku terhadap hubungan pasangan suami isteri itu. Menurut Subagio, hubungan adiknya dan isteri mula kurang mesra sejak mereka membuka kafe di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok. Isteri Supriyo, Fitriani, dilaporkan mempunyai seorang kekasih selepas mereka membuka kafe. Subagio juga menjadi saksi ketika Supriyo menyerah isterinya kepada seorang lelaki lain dari Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Status mereka sebagai suami isteri ketika itu adalah sudah berpisah lebih kurang pada tahun 2021 ketika pandemik. Sejak diserahkan kepada lelaki lain, Subagio tidak pernah melihat isteri Supriyo pulang ke rumah. Tetapi boleh jadi kerana Subagio sendiri jarang berada di rumah ketika itu kerana bekerja sebagai buruh di luar bandar. Bagaimanapun, Subagio pernah mendengar cerita daripada isterinya dan jiran bahawa mereka pernah melihat isteri Supriyo balik ke rumah semula. Selepas itu, dia kembali menghilang. Akhirnya, rangka yang dijumpai itu disahkan adalah Fitriani berusia 21 tahun, isteri kepada Supriyo Handono, suspek utama kes ini. Pada 24 November 2023, Polis Blitar menunjukkan Supriyo Handono kepada orang ramai. Bersama pengirim polis, suspek yang memakai baju penjara dan berseluar pendek dilihat berjalan keluar dari bilik tahanan menuju ke lobi Ibu Pejabat Polis Daerah Blitar. Tangannya diikat menggunakan tali. Dia juga memakai tudung dan hanya memandang ke bawah. Selepas ditunjukkan kepada beberapa
kru media. Polis sekali lagi mengiringi suspek ke bilik tahanan. Polis tidak memberi peluang kepada kru media untuk menemu bual suspek. Kru media hanya dialu-alukan untuk mengambil video dan gambarnya sahaja. Polis kemudian menyampaikan hasil siasatan kes penemuan rangka manusia tertimbus dalam keadaan disimen di lantai rumah di Desa Bacem, Kabupaten Blitar. Dalam kes itu, polis telah menamakan Suprio sebagai suspek. Dia adalah pemilik asal rumah tempat rangka manusia ditemui di bawah lantai bilik tidur. Suspek kemudian telah dibawa ke lokasi berlakunya tragedi untuk gambaran semula kejadian tentang apa yang telah terjadi. Terdapat sekitar 21 babak yang dimainkan oleh suspek. Daripada gambaran itu, terbongkar kronologi pembunuhan dan pengebumian mangsa yang belum didedahkan oleh pihak polis. Lalu, apa yang telah berlaku kepada mangsa? Pembunuhan itu berlaku sekitar Oktober 2021 bermula dengan mangsa pulang ke rumah bersama seorang lelaki yang disyaki teman sulitnya melalui pintu belakang. Ketika itu, suspek sedang membasuh pakaian di belakang rumah. Mangsa pulang untuk menemui dua anaknya. Selain itu, mangsa turut mengucapkan selamat tinggal untuk bekerja di Sambi, Kediri dan selepas itu, mangsa pergi meninggalkan rumah tersebut. 6 hari kemudian, mangsa pulang semula ke rumah. Sekali lagi, mangsa masuk melalui pintu belakang dan ketika itu suspek sedang memasak. Mereka berdua pada awalnya berbual dan akhirnya bertengkar. Mereka berdua bertelagah kerana Fitriani tidak mahu pulang ke rumah lelaki teman sulitnya. Menurut suspek, mangsa berat hati untuk pergi kerana lelaki yang dicintainya enggan mengahwininya. Mangsa juga memberikan 5 juta rupiah untuk anak-anaknya. Waktu itu mangsa enggan pergi padahal suspek sudah menyerahkannya kepada lelaki yang disyaki menjadi hubungan sulit isterinya itu. Pertengkaran yang berlaku di dapur kemudian berlanjutan di ruang tamu. Suspek menjadi semakin beremosi kerana mangsa tidak mengendahkannya. Suspek yang sudah tidak waras itu telah mengambil sebatang kayu lalu dipukul pada tengkuk mangsa. Suspek kemudian menanggalkan pakaian mangsa dan membawanya ke salah satu bilik. Suspek juga sempat membersihkan percikan darah di lantai. Beberapa saat kemudian, suspek memecahkan lantai di salah satu bilik berhampiran dapur. Di situ, dia membuat lubang untuk menanam mayat mangsa dan kemudian menyimennya. Setahun kemudian, suspek masih tinggal di rumah itu bersama dua anaknya sebelum menjualnya. Menurut Ketua Polis Konda, polis telah menghubungi keluarga mangsa dan ahli keluarga telah mengesahkan Fitriani memang keluarga mereka. Berdasarkan maklumat keluarga, mereka sudah lama tidak berhubung dengannya, hampir 3 tahun tidak berkomunikasi langsung. Mangsa juga sudah lama tidak pulang ke kampung. Keluarga mangsa juga meminta agar polis menyiasat secara menyeluruh kes pembunuhan itu. Mereka turut meminta suspek dikenakan hukuman seberat yang mungkin. Suprio telah dinamakan sebagai suspek pembunuhan Fitriani. Dia didakwa dengan perkara 338 Kanun Jenayah berhubung pembunuhan yang membawa hukuman penjara sekitar 15 tahun. Sementara itu, barang bukti yang dirampas termasuk selimut, kain, subang dan gambar rangka manusia. Amat tragis sekali kes ini, namun yang menjadi persoalan apakah layak si isteri itu dibunuh dengan kejam lalu disimenkan di lantai sebegitu rupa. Manusia memang boleh hilang akal apabila gagal mengawal emosi sehingga boleh terjadinya kejadian sebegini. Sama-sama kita jadikannya sebagai ikhtibar. Sekian.